Masa khususnya berkenaan dengan inflasi ini, kerajaan telah memperkenalkan pasukan khas jihad tangani inflasi yang dipromosikan sendiri oleh Menkom Tan Sri Anwar Musa. Betul. Jadi untuk kita berkongsi pula tentang peranan penguatkuasa dalam jihad inflasi ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, Cik Azman Adam, Pengarah Penguatkuasa KPDN HEP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita berbicara tentang isu ekonomi dan juga kos hidup rakyat yang telah menjadi tumpuan utama pada masa kini akibat peningkatan harga barang, dan perkara ini sebenarnya terjadi kesan daripada inflasi yang sedang melanda bukan sahaja negara tapi malah juga dunia sebenarnya. Susulan itu mana kerajaan telah menubuhkan pasukan khas jihad tangan inflasi. Jadi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut tentang apa yang digerakkan menerusi jihad inflasi ini, silakan. Okay, terima kasih Hani dan juga Munawar. Terima kasih, selamat pagi Malaysia. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi tentang pasukan khas jihad tangani inflasi. Jadi pasukan ini dipromosikan sendiri oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi tujuan utama penubuhan pasukan jihad tangani inflasi ini adalah untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan juga orang ramai bagi membolehkan kita keluarga Malaysia mengawal isu-isu berkaitan dengan kenaikan harga, inflasi dan sebagainya dengan cara yang lebih berkesan dan juga yang lebih kita kata memberi manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Jadi penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi ini adalah sebagai satu manifestasi kerajaan membuktikan bahawa kerajaan serius dalam membantu kehidupan rakyat yang mungkin kian terdesak dengan isu-isu kenaikan harga dan sebagainya. Jadi untuk itu kita telah menggabungkan 5 kementerian di mana 5 menteri telah terlibat dalam pasukan khas ini yang terdiri daripada Menteri KPDN HEP sendiri, Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kewangan Datuk Seri Zafrul, Menteri Mafi Datuk Seri Rona Kiandi, Tan Sri Anwar sendiri dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed. Jadi mesyuarat ini juga turut dianggotai, pasukan khas ini turut dianggotai oleh Tan Sri Ketua Sekretariat Negara, Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali. Jadi ini adalah penting untuk kita memastikan isu-isu berkaitan dengan inflasi ini dapat kita tangani sewajarnya dan tidak memberi ataupun tidak membebankan keluarga Malaysia khususnya. So, pastinya pasukan khas jihad tangani inflasi ini bertujuan untuk mengurangkan bebanan khususnya cabaran isu semasa berkenaan inflasi ini. Dan juga mungkin Tuan boleh memperincikan lagi fungsi peranan daripada bahagian penguatkuasa KPDN HEP dalam melaksanakan ataupun memperkasakan jihad inflasi ini, bagaimana dari segi pemantauan dan juga kawalan khususnya bagi barang-barang kawalan sejak 1 Julai. Okey, sebenarnya gerak kerja kami di bahagian penguatkuasa ini bermula seawal daripada pengumuman selepas kerajaan memutuskan untuk masih lagi mengekalkan subsidi 60,000 metrik tan untuk minyak masak paket, tapi dalam masa sama subsidi untuk minyak masak botol 1 hingga 5 kilogram tidak diteruskan. Jadi masa itu gerak kerja kami sebenarnya telah bermula di mana kami telah memperkenalkan satu operasi khas untuk membantras opsorok yang kami namakan untuk membantras penyorokan barang-barang tertentu yang kami rasa jika kami tidak buat mungkin dia akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada pasaran kita. Jadi kami telah menggerakkan keseluruhan anggota penguatkuasa dan juga pasukan pemantau harga membuat aktiviti-aktiviti pemeriksaan dan memastikan mereka ini menjual semua stok-stok, terutama stok-stok berkaitan dengan minyak masak ni, kerana kalau kita ingat sebelum daripada itu bermula pada 1 Ogos 2021 kerajaan telah memberikan subsidi terhadap minyak masak botol ni. Jadi apabila kerajaan memutuskan untuk tidak menyambung, jadi kita memastikan minyak masak ini segera diedarkan untuk dibeli ataupun dinikmati oleh orang ramai. Jadi kita membuat operasi fasa yang pertama ini adalah berfokuskan kepada untuk mengelakkan penyorokan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan memang kita ada kes pun yang berkaitan dengan penyorokan ini, iaitu kes berkaitan dengan minyak masak. Jadi selepas itu, selepas pada 1 Julai penumpuan kami lebih kepada aspek harga, di mana selepas 1 Julai kita, sebagaimana kita maklum, harga ayam ditetapkan pada RM9.40, harga telur 45, 43 dan 41 sen untuk setiap grade ABC, dan manakala harga untuk minyak masak paket kekal pada RM2.50. Jadi kita membuat pemeriksaan pada setiap hari dan kita juga ambil pendekatan-pendekatan yang lain lah, termasuk juga mengeluarkan notis-notis kepada peniaga untuk memastikan mereka ni mengikut
peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Jadi ini adalah penting supaya tidak berlaku aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan ekosistem perniagaan, menjejaskan situasi keberadaan barang-barang bekalan dalam negara kita khususnya. Jadi operasi demi operasi kita laksanakanlah di peringkat KPDNCP. Dan kami juga mendapat sokongan dan kerjasama daripada agensi-agensi penguasaan yang lain juga yang turut membantu memberikan kejayaan yang lebih lah dalam menangani isu-isu berkaitan dengan inflasi ini. Okey. Baik, dan masih sama juga ya, seperti mana kita semua sedia maklum, jumlah keanggotaan penguatkuasa itu sendiri adalah agak mencabar jumlahnya, itu 2,200 pegawai penguatkuasa untuk membuat penguatkuasaan, dan juga dalam masa yang sama pemantauan harga operasi perdagangan negeri. Jadi apa strategi penguatkuasa KPDNCP untuk memastikan bekalan barang mencukupi dan harga barang yang ditawar tidak dinaikkan sesuka hati? Kita ada 12 akta yang diputuskan ataupun diberi kuasa kepada kita di KPDNCP untuk dijalankan. Tapi bilangan pegawai kami agak terhad. Jadi itu tidak menjadi alasan lah. Itu tidak menjadi alasan ataupun sebab untuk kami tidak dapat membantu keluarga Malaysia dalam menangani isu-isu berkaitan dengan inflasi ini. Akta yang paling kuat yang ada pada kami untuk memastikan tidak ada yang terkesan teruk dengan isu-isu berkaitan dengan inflasi ini, yang kami gunakan adalah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencabutan, di mana kami akan memastikan walaupun kadang-kadang kita dapati berlaku juga kenaikan harga, sebab kenaikan harga ni ada yang kita boleh kawal dan ada juga yang tidak boleh dikawal. Sebagai contohnya, kalau yang kita boleh kawal ni adalah situasi yang di mana keseluruhan produk, input dan sebagainya dilarang kawalan kita dan mungkin dikeluarkan oleh negara kita sendiri. Tetapi dalam ada juga perkara-perkara yang di mana kita dapati dia di luar kawalan. Sebagai contohnya, kalau barang tersebut terpaksa diimport, yang mana melibatkan kadar tukar wang asing, kos-kos logistik dan sebagainya. Jadi kami menggerakkan banyak operasi yang bertumpu kepada keberadaan dan juga harga, termasuklah operasi-operasi berkaitan dengan pencatutan, operasi-operasi untuk membanteras penyelewengan, penyerokan dan sebagainya, operasi-operasi untuk memastikan tidak berlaku ketirisan di mana-mana peringkat rantaian. Ini sangat penting sebab ini adalah untuk mengelakkan barang-barang yang disubsidikan oleh kerajaan sampai ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun sampai ke negara luar. Jadi operasi-operasi tersebut kami laksanakan dan kami juga mengadakan libat urus dengan persatuan-persatuan peniaga, dengan persatuan-persatuan pengguna untuk sama-sama kita menghadapi masa ini secara kolaboratif. Maksudnya semua pihak kena memainkan peranan masing-masing dan juga kita memperkukuhkanlah kerjasama kita. Oleh sebab itulah, kalau kita masih ingat, kalau tak silap saya, pada 13 Julai baru ni, KPDNCP bersama dengan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Faizal Azumu, kita ada membuat satu program khas di mana kami telah bekerjasama dengan mereka, dengan pasukan-pasukan belia di seluruh negara. Mereka juga akan turut menyalurkan maklumat kepada kami di KPDNCP sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin menyalahi peraturan-peraturan dan juga undang-undang berkaitan dengan perniagaan ini. Jadi itu antara inisiatif yang kita kata sentiasa berlaku dan sentiasa diperkukuhkan untuk memastikan keharmonian 32.7 juta penduduk rakyat Malaysia kita khususnya. InsyaAllah, pastinya banyak inisiatif dan juga program yang telah diperkasakan, telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini khususnya, dan kita menilai dari sudut ketirisan bekalan khususnya barangan kawalan ini. Jadi Tuan, bagaimana dari segi isu eksploitasi bekalan dan juga harga barangan di pasaran pada ketika ini? Apa strateginya Tuan? Jadi ini adalah satu tugas yang getir sebab macam saya kata tadi, kebanyakan kita antara produk-produk ataupun perkhidmatan input yang kita gunakan dalam perniagaan kita ni tidak semuanya berasal daripada negara kita. Tapi untuk itu kita sentiasalah memperkukuhkan lagi penguatkuasaan kita, terutama daripada yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan Akta Kawalan Harga dan juga anti pencabutan. Kami akan ambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak yang sentiasa ataupun yang mencuba untuk menyeleweng ataupun mengambil kesempatan dengan menaikkan harga dan sebagainya. Jadi untuk itu kami akan terus, pada setiap hari kami akan menjalankan pemeriksaan, tak kira pada waktu pagi, petang, siang dan malam, juga pada hari cuti hujung minggu, juga cuti-cuti perayaan, kami akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan. Dan kami juga akan menjalankan risikan-risikan
Okey, kami juga ada satu operasi khas di mana pegawai-pegawai kami akan membuat pemeriksaan dengan cara berpakaian macam biasa, operasi sama, dan kami juga akan membuat cara pemeriksaan seperti mana pelanggan-pelanggan yang biasa. Yang kita membuat ujian beli dan sebagainya untuk memastikan sama ada mereka ni mengikut ataupun mematuhi undang-undang secara total ataupun tidak. Jadi ini sangat penting. Tapi untuk itu sebenarnya apa yang lebih penting lagi ialah maklumat-maklumat yang disalurkan oleh pengguna-pengguna kita. Setakat semalam KPDHP telah menerima 14,486 aduan daripada pengguna, dan daripada aduan tersebut juga banyak memberikan kes-kes kepada kami. Jadi oleh sebab itulah saya nak ambil kesempatan Selamat Pagi Malaysia. Sekiranya ada pihak-pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kita sebagai seorang pengguna, laporkan segera kepada pihak KPDHP. Dan insya-Allah kami di KPDHP akan mengambil tindakan yang segera. Jadi ini semua mustahak untuk memastikan tidak ada pihak yang menangguk di air keruh. Kita ada undang-undang, kita ada denda yang sangat tinggi. Jadi kita harap semua orang akan mematuhi undang-undang tersebut. Ya, sudah pasti. Pada dalam masa yang sama juga banyak inisiatif daripada KPDHP sendiri dalam mengharumonikan ekonomi Malaysia dan menggerakkan pasukannya untuk memastikan jaminan kepentingan pengguna keluarga Malaysia. Jadi kalau sekiranya anda ingin melaporkan sebagai pengguna, anda boleh dapatkan informasi lanjut dan juga laporkan di menerusi WhatsApp di talian 0192794317 atau di 0198488000, dan cara keduanya ada menerusi portal aduan eaduan.kbdn.ecp.gov.my, dan kita ada call center Tuan di 1800-886-800 dan email di eaduan@kbdn.ecp.gov.my serta di easyadu@kpdn.hep. Ini merupakan antara saluran-saluran aduan rasmi yang boleh kita manfaatkan sebagai kita menjadi mata dan juga telinga kepada KPDN dan HEP untuk kita memperkasakan situasi khusus yang berkaitan dengan inflasi ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Azman Adam, pengarah penguatkuasa KPDN HEP atas perkongsian pada pagi ini. Dan seterusnya penonton, kita akan terus saja ke Cerita Pagi Negeri Sembilan berkaitan juga dengan topik yang kita bincangkan tadi, iaitu berkenaan signifikan peranan pasukan khas jihad tangani inflasi. Ya, kita ada Nur Ashikin Harun untuk laporannya. Silakan.